Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Okey, untuk video ini, PU ingin kongsikan kepada anda semua perjalanan PU dalam bisnes takaful bermula daripada peringkat awal sampai ke sekarang. Okey. Video ini PU buat khas untuk anda, okay, yang menonton, okay, mungkin tengah ada perasaan baru nak buat bisnes takaful, okay. Mungkin juga anda juga sebagai ejen takaful, PU ini buat video ini untuk, okay, ejen-ejen PU dan bakal ejen-ejen PU, dan juga kepada anda walaupun bukan di bawah keluarga PU Atik pun, PU izinkan untuk berkongsi. Supaya apa? Supaya sedikit sebanyak apa yang PU fikirkan ini membantu anda untuk membuat bisnes takaful dan meneruskan bisnes takaful ini. Okay. PU tidaklah orang yang terlalu layak untuk menceritakan, sebab PU pun bukan seorang yang hebat, namun berbekalkan pengalaman, suka duka dalam bisnes takaful, PU rasa PU patut kongsikan kepada anda semua, insyaAllah. Okay. PU cerita sikit latar belakang. Okay. PU. Apa itu PU? PU itu bukan pencetus rumah. Okay. Dalam sesi ini PU cerita sepenuhnya secara detail. Dan mungkin ada PU akan sebut nama-nama orang yang terlibat secara langsung yang membuat kejaya PU sekarang lah. Ada yang PU cerita, ada yang PU tak cerita, tu atas dasar menghormati pihak-pihak tertentu dalam penceritaan ini, okey. Dan sebolehnya PU akan cerita sedalamnya, insya-Allah. Okey. Okey, PU itu adalah bukan pencetus rumah, okey. PU ini sikatan untuk perunding urus duit. Okey. Actually laman web PU adalah masa tu www.urusduit.com. Okey, sampai sekarang masih ada laman web tu, urusduit.com. Okey, masa tu juga pencetus rumah adalah di TV, dan Abang Ipar PU, Abang Syahir, dia komen satu status, dia kata PU Atik. So masa tu PU pun, saya lah fikirkan PU tu adalah pencetus rumah lah. Tapi dia kata bukan pencetus rumah. Saya kata tak layak lah nak pakai pencetus rumah, PU kan. Dia kata bukan pencetus rumah, dia kata perunding urus duit. So bagi PU, okey, perunding urus duit, dan PU terus guna PU tu untuk perunding urus duit sebagai trademark PU lah. Dan kalau orang dalam takaful yang mengenali, memang dah jadi sinonim. Kadang-kadang segan juga nak sebut PU, sebab takut orang kata pencetus rumah, tengok orangnya macam tak pencetus rumah, risau jadi pemusnah rumah. Na'udzubillah. So PU tu adalah perunding urus duit, dan sekarang PU dah tukar kepada perunding urus harta, sebab masa tu PU hanya bermain dengan takaful. Okay, sekarang PU bermain dengan elemen yang lain juga, takaful, pengusaha harta pusaka, investment, dan lain-lain berkaitan dengan kewangan lah. Jadi urus harta lah lebih sesuai untuk sekarang lah. Jadi PU ni diberikan nama oleh, gelaran ni diberikan oleh Abang Ipar PU, iaitu Abang Syahir. Terima kasih di atas trademark ini. Okay. So clear pasal PU. Bagaimana PU bermula adalah pada tahun 2009 PU posting di Sarawak. PU belajar engineering elektrik kuasa. Pada tahun akhir tu
semua orang dah cari kerja untuk jadi engineer lah. Macam PU ni tak suka kerja kilang. PU suka kerja yang di tempat yang boleh apabila satu hari nanti PU boleh jadi bos. Macam tu. Jadi perlulah bekerja dengan syarikat-syarikat engineering kontraktor. Dalam masa yang sama, PU pun tak suka bisnes kontraktor ni sebab apatah lagi kalau bermain dengan projek kerajaan kan. Kena melobi, kena mohon kontrak. Macam PU tak suka. Sebab PU bukan orang yang suka berdamping dengan orang untuk meminta-minta projek. Itu karakter PU bukan macam tu. So pada waktu tu, akhir tahun tu, dijadikan rezeki, permohonan KPLI dibuka. PU pun apply untuk jadi cikgu. Ayah PU pun seorang cikgu, kakak sulung pun cikgu, kakak nombor 3 pun cikgu, nombor 4 pun cikgu, dan adik bongsu PU pun cikgu praktikal. So memang family PU ni adalah darah cikgu lah. So PU apply lah KPLI dan ayah tanya kenapa nak jadi cikgu. PU kata mudah lah kot, senang jadi cikgu. So apply. Dan Alhamdulillah dapat pada 2008 PU masuk KPLI. Tapi 2007 sempat jadi engineer setahun lah. Okay. Projek lay kabel di Terengganu, TMB untuk supply power untuk airport Terengganu. Okay. 2008 PU KPLI dan 2009 PU diposting di Sarawak. Okay. Pada di maktab tu, okay, PU cerita macam mana PU terima takaful ni. Dalam hidup PU rasa ini yang pertama. Ini yang pertama PU macam dengar kot ataupun terdedah dengan takaful. Kalau dengar tu mungkin rasa macam pelik sangat yang pertama kali dengar. Tapi rasa saya memang first time kat situ lah. Dalam Dewan Kuliah di Maktab Perguruan Batu Rakit tu, ada satu kumpulan orang duduk di atas tu, dia bersembang. Jadi PU duduk di bawah, PU pun pergi atas tanya. Ni bersembang pasal apa lah? PU tanya. Dia kata pasal takaful. Jadi PU tanyalah takaful tu apa. Okay, yang kawan PU ni, ejen takaful ni dia explain lah. Dia kata, okay, takaful ni kalau you sakit, you dapat duit. Kalau you sihat, you dapat duit. Dia kata macam tu kan. Mana sihat, mati macam lah. Kalau you mati, keluarga dapat duit. Kalau kita sihat, kita akan dapat duit. Cash value tu kan. So bagi PU, kalau kita sakit, kita sihat, kita sakit, kita mati, kita dapat duit. Baguslah kan. Kalau anda kata bagus ke tak bagus kan? Mestilah bagus. Okay, kalau kita tak sakit pun kita dapat duit. So, bagus juga. Jadi daripada situ terus PU kata, okey lah, ambil lah satu. Berapa ringgit? Dia kata RM100 dan RM150. PU kata ambil yang RM100. Terus sign up. Sign up lah. Itulah first takaful yang PU ambil masa PU jadi student KPLI di Maktab tu. Okay, PU ambil masa tu. So, bila posting di Sarawak tahun 2009, PU ni boleh katakan orang yang suka berkongsi kepada kawan-kawan. Okay. Sampai di Sarawak, PU akan kempen kat kawan-kawan. Ambillah takaful. Kalau kau sakit, kau dapat duit. Kalau kau sihat, kau dapat duit. So, daripada ayat yang simple macam tu, sebab PU pun tahu macam tu, jadi PU pun cakap macam tu jugalah. So, kawan-kawan ni nak ambil takaful. PU cakap, saya bukan ejen takaful. Jangan ambil dengan saya. Okay, you just ambil dengan siapa-siapa. Sebab saya bukan ejen takaful, saya just share apa kepentingan takaful tu pada waktu itu. Dan ramai klien yang kawan-kawan PU ni ambil takaful disebabkan kempen PU ni. Masa tu kempen PU sekadar kempen lah, bukan ejen, bukan apa. Sebab PU bukan seorang yang suka menjual produk yang berkempen. PU tak suka. Karakter PU adalah PU suka bisnes konvensional. Masuk konvensional, PU jual kerupuk leko. Ada customer tengok kerupuk leko, dia nak makan, dia beli dan dia pergi. Tak adalah PU nak kempen, datanglah beli keropok kita buat daripada ikan yang banyak, bla 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 bla. Tak perlu kempen. Kerupuk leko, dah tahu dah kerupuk leko. Duduk tepi pantai, beli kerupuk RM2-3 makan dengan anak-anak. Standard. Itu adalah konvensional punya bisnes. Itu yang PU suka. Tapi kalau takaful, datanglah alhamdulillah takaful bla bla bla, bagus macam ni kempen. Betul tak? PU tak suka macam tu.
Okey, pada tahun 2009, dia rezeki alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala, PU naik. Sekolah PU tu memang jauh ke pedalaman, tapi bukan pedalaman 3 lah, pedalaman 1 saja, layak untuk dapat elon kesusahan, susah hati, elon susah hati RM500 cikgu Dan naik bot, okey, bersama kawan-kawan cikgu, naik bot tu, nama sungai tu ada buaya, ada buaya, okey. Buaya duduk tepi tebing dengan mulut terbuka macam tu, tu pengalaman. Dan yang kalau PU ingat lagi, kawan PU, Cikgu Farid kata, tak ada lagi aku tengok orang pakai kod, naik bot pakai kod pergi sekolah. Masa tu pergi pakai kod. Wah, cikgu semangat nak posting kita tak tahu ke tempat tu macam mana, kita pakailah kod. Wah, sekali naik bot pakai kod. Lepas tu hujan, habis pasal. Itu pengalaman PU masa di Sarawak lah. Tapi PU suka di kawasan kawasan penempatan kaum Iban. Kaum Iban ni memang dia orang yang baik, hati yang baik, macam orang Melayu kita, dia baik, sangat-sangat seronok lah. Satu pengalaman hidup yang indah lah, dapat berada di sana. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapa-bapa dekat sana. Okey. Di Sarawak, masa tu dia cikgu di Sarawak tu tak ada apa nak buat lah, sebab dalam hutan. Mana keluar sekolah pun seminggu sekali je. Hari Jumaat keluar, hari Isnin masuk. Okey. Alhamdulillah ada internet. Schoolnet masa tu Schoolnet rasanya. Internet set tak ada kot, tak ingat lah. Mungkin ada, lupa. Tapi Schoolnet tu ada. Okey, apa yang PU buat? PU baca blog. Blog pasal passive income. Okey. Blog yang PU baca adalah PE 2020, Abang PE sampai sekarang pun masih aktif dengan rumah investment rumah, One Solution, Tuan Beri, Abang Handsome, dan juga What Info Lelong, kemudian dan baca pasal konsep Robert Kiyosaki, SBI. Totally masa tahun 2009, boleh kata 1 year tu, PU baca tentang konsep duit, konsep kerja. Okey, buku ini yang PU beli, Rich Dad Poor Dad, tapi ini bahasa Inggeris lah, ada yang bahasa dalam bahasa Melayu. Okey, Robert Kiyosaki menceritakan tentang beza ayah kaya, ayah miskin, dan konsep quadrant, 4 quadrant ESBI, employee, self-employed, business dan investor. Okay, so daripada konsep ni dan juga dengan blok-blok hartanah yang PU baca, dia membawa kepada passive income. Okay, daripada sinilah PU tahu pasal passive income dan active income. Okay, apa maksud passive income? Adalah kita buat sekali dapat banyak kali. Okay, dan PU terdedah dengan konsep income ni melalui sumber hartanah. Okey, sumber hartanah, properties. Okey, macam mana? Okey, kalau ikutnya kita fikir, kita nak tak dalam kehidupan kita tak perlu bekerja, tak perlu bekerja tapi kita ada duit. Siapa yang macam tu? Bagi PU anak raja lah. Lahir-lahir tak perlu kerja pun dah ada duit, sebab dia memang Perlembagaan Malaysia dah peruntukkan untuk anak-anak raja ni ada dia punya income dia, betul tak? Dan mungkin je kita, bapak kita jutawan, lahir dah lahir atas duit kot. Tapi kita orang biasa, orang biasa yang perlu kerja untuk dapat duit. Tapi kita nak keadaan kita tak kerja tapi kita ada duit. So dalam buku ni dia menceritakan macam mana kita nak tak kerja tapi ada duit. Okey, secara tak langsung kita kena buat income, passive income. Okey. So daripada passive income tu, masa tu PU belajar sumber daripada hartanah. Okey. Pada waktu tu PU lihat gaji PU average cikgu 4,000 macam tu. Okey. Daripada hartanah ni PU rekaskan. Contoh PU beli satu rumah yang loan dia RM600. Okey, dan PU sewakan kepada penyewa RM1,000. PU akan dapat positif cash flow RM400.
Okey, dan impian PU hanya nak RM4,000. Jadi berapakah rumah yang PU perlu ada untuk mendapat passive income RM4,000? Nah, cuba kira. Jawapan dia adalah 10. Okey, satu rumah RM400, 10 rumah PU akan dapat RM4,000. So, pada waktu tu, perlu tak PU bekerja sebagai cikgu? Jika PU nak income RM4,000 sahaja, so tak perlulah. Sebab PU dah ada RM4,000 daripada hartanah. Inilah freedom. Betul tak? Jadi, berapa kali yang PU perlu bekerja? Hanya sekali saja, iaitu membeli rumah tu. So, kalau 10 rumah, 10 kali tu je lah. Lepas tu, just dapat duit. Cash flow daripada rumah tu. Setiap bulan, sebanyak RM4,000. Right. Tapi waktu tu, kalau PU nak kerja pun, okey. Sebab gaji cikgu RM4,000. Passive income RM4,000, RM8,000. Tapi kalau RM8,000, PU belanja RM8,000, jadi PU tak boleh nak berhentilah kerja. Nampak tak? Jadi kalau PU nak berhenti kerja, PU kena belanja dengan harga, dengan jumlah RM4,000. Okey. Dan daripada situlah, berbekas situlah semangat passive income ni kuat. Sehinggalah PU balik ke Penang, tapak transfer ke Penang. PU cuba untuk beli rumah lelong, tapi terciduk. Sebab kesilapan PU terlalu gairah. Nak menang rumah pertama lelong sampai bid menghampiri harga market. Dah belajar setahun. Tok Guru dah ajar, jangan tamak, jangan layan kita punya perasaan. Sabar, rumah lain banyak lagi. Tapi tak sabar. So, PU pun tercedok. Habis bayar macam tu je. 5% rumah masa tu. RM5,000 kot habis macam tu. So, maknanya nak buat rumah ni bukan senang lah. Bukan senang. Maknanya kira. Tapi kalau betul-betul buat, insyaAllah boleh. Tapi mungkin PU tak mampu. Dan dipendekkan cerita. Pada satu hari, PU ni suka kalau lihat anak murid kita ni berbisnes. Okay? Anak murid kita berbisnes. Pada satu hari, murid tahun 6, PU tak ingatlah nama dia. Kawan-kawan dia cakap, cikgu, dia ni berniaga. Abang pergi tanya, siapa berniaga? Tapi masa tu PU ajak anak murid PU berniaga jual kicik, tapi sekolah tak benarkan. Sebab tak nak bagi berniaga kat sekolah. PU pun tak faham kenapa. Nak ajar masyarakat untuk hidup lebih baik, iaitu berniaga. Sebab kita kat sini nak ajar mindset yang betul kepada anak-anak murid kita supaya berniaga apa semua, bukan makan gaji apa semua. Kita cuba praktik, tak boleh. Tak apalah, kita pun sebagai pekerja kan. So, kita respect kepada pihak majikan kita. So, PU pun stop lah suruh budak-budak berniaga. Tapi, ada yang berniaga kat luar, PU pergi support dia. Pada waktu tu, ini bermula. Bermula macam mana PU start dalam bisnes takaful ni. Okay? Sebelum tu, PU nak beritahu, PU seorang yang tak suka cari orang. PU tak suka bisnes cari orang. Memanglah semua bisnes cari orang. Jual makanan lembu pun kita cari tokai lembu. Orang tak cari lembu. Tapi maksud cari orang inilah mana kita kena kempen, kena pujuk orang tu untuk masuk. Itu maksud cari orang. PU tak suka. Sebab PU tak suka sesuatu kempen tu dibuat atas dasar ada kepentingan pada diri PU. Dia panggil conflict of interest. PU tak suka macam tu. Adik PU nak buat MLM, macam-macam lah. Masa tu kecoh pasal MLM tak bagus. Ustaz Zahudin tulis artikel semua macam-macam lah, uptrend whatever, macam-macam lah. Tapi yang konsep macam binary dua orang tu memang confirm lah kita tolak. Tapi MLM tak ada masalah bagi PU. As long as contoh macam CNI, dia buat produk CNI ni, dia buat produk kegunaan kegunaan harian kita. Contoh ejen tu ajak jadi ahli CNI, dah guna barang-barang CNI. So ejen tu, klien tu, dia tak perlu mencari orang untuk dapat benefit. Dia sekadar register, dapat harga murah untuk CNI dan diguna barang-barang tu. That's all. Itu tak apa. Tapi kalau bisnes MLM yang kita kena join dan kita nak dapat profit, kita kena cari orang lain. Itu PU tak suka. MLM macam tu PU tak suka. Jadi start MLM tak suka, start cari orang tak suka. Okay. Dan apabila
Piu pergi ke kedai anak murid Piu tu, ada seorang hamba Allah ni datang dekat kedai Piu minum soya tu dekat apa Allah lupalah, Taman Tok Saadun. Taman Tok Saadun, ingat lagi sikit-sikit. Ada kedai depan tu, Piu lepak kat situ. Datanglah hamba Allah ni datang, meja punya banyak. Dekat Piu juga dia nak duduk. Siapakah orang itu? Tak lain tak bukan, itu adalah ejen takaful lah ataupun businessman lah. Dia datang boleh duduk kat sini, dia kata. Duduklah, tak ada masalah lah. Tapi Piu tak kenal lah dia siapa. So masa tu tapi dibahasakan dia cikgu. So Piu rasa mungkin dia cikgu lah. Boleh cikgu duduk kat sini. Duduk cikgu boleh, duduk lah. Dia sembang lah. Cikgu ni pun kempen. Dah ada Merdeka Kad ke, dia kata. Saya dah ada dah Merdeka Kad Prudential BSN ni. Sama lah. Lepas tu dia pun cakap, jomlah jadi ejen. Dia nampak tak? Nak jadi ejen ni, cerita dia kena buka mulut. Tegur orang. Dah ada Merdeka Kad ke, dah ada hibah ke, itu selingan sikit kan. Lepas tu jangan bila dia kata dah ada, jangan stop kat situ. Teruskan lagi kempen tu. Jumlah jadi ejen. Piu cakap, minta maaf cikgu, saya tak suka jadi ejen. Sebabnya tadi hanya Piu cerita kat dia, tak suka cari orang, tak suka apa semua. Lepas tu ada satu ayat yang dia sebut. Okey. Jadi dia kata, cikgu pun buat part time je. Part time satu. Dapat passive income RM2,000 sebulan. Nampak? Piu dah faham pasal passive income ni, dan Piu pun nak buat passive income. Okay. Dan dia cakap dia buat part time, passive income RM2,000. Maksudnya, kalau lah mana RM2,000, sale yang dibuat dulu tu, pada bulan depan, kalau dia tak buat sale, dia masih dapat RM2,000. Dan bulan depan lagi, kalau dia tak buat sale pun, dia dapat lagi RM2,000 sebab klien lama masih bayar polisi dia. Nampak? Dan dari situlah otak Piu terus bersambung, sel-sel bersambung. Dalam hati Piu cakap, aku pun buat part time. Part time Piu adalah tuition kepada anak murid-murid darjah 5, darjah 6. Lebih kurang 400 lebih Piu dapat part time tu. Tapi part time tu, income tu pasif ke aktif? Aktif income. Sebab Piu buat pada bulan tu baru dapat RM400 lebih. Kalau tak buat, contoh balik cuti raya 2 minggu, cuti sekolah hujung tahun sebulan, tak dapatlah RM400 lebih. Sebab dia active income, sekali buat, sekali dapat. Lepas tu tak dapat-dapat lah. Nampak? Tapi yang cikgu tadi, dia passive income. RM2,000. Kalau dia tak buat 2 bulan pun, RM2,000 masih masuk dalam account dia. So dari sinilah, terus otak Piu bersambung. Piu pun cakap, cikgu, dekat mana office yang paling dekat untuk saya pergi? Dia kata kat Pulau Tikus. Saya pun pergi. Piu pergi kat sana. Masa tu Prudential lah. Sebab memang Piu datang dengan Prudential. Cikgu tu Cikgu Sabri. Orang Penang kan, orang Kedah. Duduk SP tak silap. Cikgu Sabri, kalau dengar video ni, terima kasih Cikgu Sabri. Kerana Cikgu Sabri lah membawa saya dalam bisnes ni. Cikgu lah orang yang bawa saya dalam bisnes ni. Terima kasih cikgu. Dan harap-harap kebaikan apa yang saya dapat, kelebihan kepada keluarga saya, dan saya bawa kepada orang lain, dapat pahala dari cikgu, insya-Allah. Sebab cikgu kan. Okay. Jadi bila dah pergi office tu, macam seronok memanglah ejen takaful ni, hidup dia memang havoc sikit, nyanyi-nyanyi tepuk tangan kan. So macam seronok. Piu kata okeylah, nak buat lah. Piu pun pergi. Okay. Tapi masa tu Piu dah ada ejen kan, dengan ejen Piu, junior Piu masa belajar dulu, Hilmi Nordin. So Piu cakap lah nak jadi ejen. Okay. Dan waktu itulah transaksi, Piu buat keputusan untuk bersama dengan Al-Ishraq dan Prudential. Okay. Dan Piu masuk dalam Al-Ishraq. Okay. So setakat
setakat waktu ni dah 24 minit video ni. Piu cerita, Piu kenal takaful pun dengan sangat-sangat simple like that. You sakit, you dapat duit. You tak sakit, you dapat duit. Simple itu saja Piu boleh accept, terima dalam kepala otak ni untuk ambil takaful. Kenapa Piu tak boleh nak fikir kenapa orang lain dah kita bagi macam-macam, masih tak terbuka minda. Piu tak boleh nak fikir macam mana. Tak tahulah. Itu kena usaha lebih lagi lah untuk kita buka minda orang. Alhamdulillah lah Piu dengan semudah itu. Dan bila dapat tahu pasal passive income, buku ini, walaupun Piu menolak untuk bisnes cara orang, tapi Piu terima. Kenapa? Piu menolak tapi tidak dah sampai tahap membenci. Kita bila kita nak sesuatu dan kita tak ada pilihan, so kita kena buat apa yang kita ada. Alright? Contohlah Piu selalu sebut, kalau kita ada seorang yang kita sayang, contoh adik kita duduk dalam rumah tengah terbakar, kita sayang adik kita ni, hanya satu cara saja untuk selamatkan dia, iaitu kita masuk dalam rumah tu, ambil dia dengan penuh risiko. Siapa nak masuk dalam rumah penuh api membara? Tak ada. Tapi kalau itulah satu caranya yang kita boleh selamatkan adik kesayang kita, kita buat tak? Kita buat. Tanda sayang. Betul tak? Jadi kalau kat sini sama juga. Kalau Piu nak buat passive income, tapi nak buat kat properties, mungkin Piu tak mampu. So, ada satu pilihan, iaitu dengan bisnes takaful, dia mudah dan senang, easy. Mudah, senang, easy sama je. Tapi nak beritahu yang mudahnya bisnes ni, supaya kita boleh buat income passive, Piu sambut, Piu terima. Dan bila dah buat first income masa tu RM500. Banyak RM500. Lebih dah daripada income aktif part time Piu 400 lebih tu kan. Kalau RM5,000 sedap kan. Lepas tu terus buat just campaign kat Facebook. Alhamdulillah kawan-kawan Piu sangat supportive. Dia ambil dengan Piu. Alhamdulillah, terima kasih kepada klien-klien, kawan-kawan sekolah-sekolah lama lah, sekolah Rata Abang, sekolah Sultan Sleman, sekolah teknik. So mereka support Piu untuk ambil polisi dengan Piu. Terima kasih banyak. Jadi kenapa Piu nak jadi ejen? Sebab passive income. Bila passive income, kita akan ada banyak masa tau. Sebab kita tak perlu buat bisnes kerja tu berulang-ulang untuk dapat benda yang sama. Kita just buat sekali, kita akan dapat banyak kali. Kalau dalam bisnes takaful, kita akan dapat 6 tahun. Maksudnya kita akan dapat 72 bulan, 72 kali income daripada polisi yang kita jual dengan satu polisi tu. Takaful orang ambil long commitment, dia akan ambil. Ada juga yang tak bayar, tak apalah. Tapi ceritanya kita pilih customer yang berkualiti, yang betul-betul serius nak ambil protection untuk keluarga dia. Orang ini kita ambil. Dan dia jadi klien kita dengan jangka masa yang panjang. Income kita boleh dapat sustain 6 tahun. So daripada passive income ni, bila kita ada income passive, kita ada masa, kita ada duit. Itu adalah kelebihan dia. So selalu Piu cakap, buat bisnes takaful sebab nak ada masa, nak ada duit untuk jaga mak ayah kita full time. Alright. Benda ni berlaku pada Piu pada tahun 2014. Piu start bisnes 2011, akhir 2011. Kalau ikutnya 2012 Piu dapat kod lah. Dan Piu buat kerja sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ke hulu ke hilir, pergi jumpa orang semua. Dan masa tu Piu tak ingat lah income berapa. Piu ingat dalam RM5,000, RM6,000 masa tu. So pada 2014 tu, alhamdulillah rezeki Piu boleh bawa mak mentua Piu, ayah Piu pergi umrah sekali, alhamdulillah. Dan kesihatan mak mentua ni merosot masa di Mekah. Yalah, kita anggap mungkin sebab perubahan cuaca. Tapi bila balik ke Malaysia juga, dia macam berlarutan. So bila kita check, rupanya arwah Mac ni dia menghidap kanser, kanser paru-paru.
pada waktu ni, kita sebagai anak, menantu ke anak ke, samalah anak juga kan, kita nak jaga mak ayah kita full time. Dan Alhamdulillah, selama 4 bulan, arwah mek struggle, lawan kanser, Pio dapat bersama dengan dia untuk menjaga dia sepenuh masa. Tanpa ada masalah masa, tanpa ada masalah duit, Pio dapat jaga mak ayah, mek lah, mentua, secara full time. Sehingga akhir hayat dia. Alhamdulillah. Dan inilah yang Pio nak. Yang Pio kenal tahun 2009. Dengan konsep passive income, active income ni. Pio nak create passive income ni sebab inilah. Sebab nak ada masa, nak ada duit. Untuk keluarga. Dan Pio fokuskan untuk jaga mak ayah full time. Sebab mak ayah kita adalah sugar kita. Siapa yang nak jaga mak ayah dia full time? Kalau tanya semua kata nak. Tapi boleh tak? Kalau buat active income tak boleh. Sebab kita nak duit, kita kena kerja. Membuatkan kita tak ada masa. Okay, kalau kita tak pergi kerja, ada masa tapi tak ada duit. Hidup yang best ni, hidup yang best, ada duit, ada masa. Ada orang tak ada masa, tak ada duit. Ini lagi teruk lah. Mudah-mudahan kita dijauhkan benda. Tak ada masa, tak ada duit. Ada orang ada duit, tak ada masa. Ada orang ada masa, tak ada duit. Kita nak ada masa, ada duit. Okay. Jadi, bila Pio dah lama dalam bisnes takaful, dalam Prudential, dan Isra apa semua, dan berjayalah mendapat kejayaan-kejayaan yang membanggakan lah juga. Sempatlah dapat income mencecas RM12,000 sebulan pasif, dapatlah memiliki sebuah kereta Audi TT, dan masa tu duit seronok lah, duit RM12,000 ni macam besar duit. Nak makan apa, nak beli apa, beli je. Macam tu. Tapi pada peringkat selepas beberapa tahun dah berapa tahun dalam bidang insurans, Pio pun macam mengenali beberapa level-level dalam bisnes takaful. Pio jumpa satu level financial advisor representative, FAR. Masa ni Pio nak convert Pio ke level yang lebih tinggi, dan Pio cuba, tetapi malangnya gagal. Dan macam mana kan? Sebab FAR ni support dia masih kurang, dan Pio sendiri pun tak berapa kuat untuk bertahan. So Pio pun quit dalam bidang takaful hampir almost 3 tahun, 2 tahun lebih. Dan Pio dah cuba buat bisnes macam-macam, bisnes properties dengan modal yang besar, bisnes makan. Bisnes makan ni penat. Penat sangat. Tak pandai masak jadi pandai masak. Allah Akbar. Sampai tak ada masa. Nak bergerak pergi mana tak boleh. Duduk kat situ nak masak aja cerita dia. Tak ada life, tak ada masa. Duit pun tak pernah ada juga, sebab bisnes baru nak buat kan. Bisnes properties dengan modal yang besar. Allah. Okay, Pio dah lalui bisnes macam-macam. Tapi dalam kepala otak ni berperang. Hati, kalau kau buat bisnes ni kan, macam mana kau nak ada masa, nak ada duit jaga mak ayah kau full time. Dulu duk cakap kan, duk cakap jumlah buat bisnes takaful, ada duit, ada masa untuk jaga mak ayah full time. Tapi sekarang masa tu Pio tak buat bisnes takaful. Ni dalam kepala ni dia jadi hantu, saka. Maknanya dalam kepala tu saka, dia jadi saka saka takaful dalam kepala. Tengah buat dengan bakar sate, alamak, kan? Teringat bisnes takaful, banyak masa, memang banyak masa. Pio punya tagline, rich time, poor stress income passive up to you, rich time. Tapi orang kata lah Pio rich time, tapi tengok sibuk juga. Ya, saya sibuk. Masa saya tengah sihat, isteri saya tengah sihat, anak-anak tengah sihat, mak ayah tengah sihat, so everything sihat, saya sibuk. Kenapa saya sibuk?
saya nak develop secepat mungkin bisnes saya ni. Dan pada waktu yang sesuai, yang diperlukan, seperti macam arwah mak, mak ayah kita sakit, keluarga kita perlukan masa untuk kita duduk bersama, masa tu rest time. Kita kena fikir jauh, bukan sekarang. Kita fikir jauh, kita bina sekarang. Sibuk sekarang untuk kesenangan yang ke hadapan, insya-Allah. Jadi bila Piu dah lama tu, ada Piu jumpa dengan seseorang, dia beritahu Piu untuk janganlah berperang dengan emosi, teruskan, buatlah, berdamailah dengan emosi, dia kata. So Piu pun menerima nasihat Cikgu Rosli Mamat ni. Jadi membuatkan Piu pun rasa semangat balik nak kembali dalam bisnes ni. Okay. Jadi begitulah perjalanan daripada awal. Piu kenal kenapa Piu buat bisnes takaful, sebab nak ada passive income, sebab Piu baca buku Robert Kiyosaki, dan juga blog-blog investment property yang saya sebut tadi. Dan yang kedua, macam mana Piu terima takaful, macam kawan tadi beritahu, bila sakit ada duit, bila sihat ada duit. Dan jadi ejen takaful pun kerana orang ajak sebab passive income. Buat bisnes takaful sebab nak ada masa, nak ada duit untuk jaga mak ayah full time. Buat sungguh-sungguh. Nak berjaya mesti ikut leader. Macam Piu, banyak yang mendidik Piu adalah Tuan Haji Hafizul Hamdi lah. Dalam sepanjang bisnes, dia yang Piu banyak berhubung dengan dia. Terima kasih Bejo. Dia sangat baik dalam memberi khidmat kepada Piu lah. Dan sampai sekarang kita masih berhubung, bertanya khabar. So kehidupan perlu diteruskan. Dia juga bagi cadangan pandangan macam mana Piu untuk bangkit balik dalam bisnes takaful. Dan selepas apa yang Piu lalui ni, daripada zaman naik, zaman di atas, zaman jatuh semua, dan kini nak nak naik balik, dan Piu sangat-sangat bersemangat untuk teruskan, untuk membina tim Piu yang baru, untuk kejayaan yang lebih baik pada masa hadapan. Tidak terlewat untuk bermula, dan tidak kisah untuk kembali balik beberapa kali pun tak ada masalah, sebab kejayaan ni akan dapat bila kita teruskan berjuang. Jadi untuk orang yang baru nak jadi ejen, lihatlah apa yang keindahan dalam bisnes ni. You sepatut bisnes untuk kehidupan yang lebih baik. Kita memang kena bisnes. Bisnes tu biarlah bisnes yang mudah, yang dah ada sistem. Contoh macam bisnes franchise, McD. Kalau kita invest kat dia, insya-Allah bisnes kita akan maju, sebab McD orang kenal dah. Dia ada sistem, dia ada SOP dia. Sama je kat bisnes takaful. Dah ada sistem, bisnes dah proven, dah lama dah, orang dah buat berjaya, orang dah pakai Ferrari, dah pakai Lamborghini, dah pakai Mustang, dah pakai macam-macam, Porsche, semua dah pakai dah. Setiap bulan dah ada orang pakai jet kot, orang buat ejen insurans ni. Betul tak? So mana dah ada rumah besar, duit banyak, ada masa, fikiran pun tak stres. Bukankah itu yang kita nak? Kan? Dan dengan bisnes-bisnes lain, kerja-kerja lain, adakah kita mampu untuk ada duit, ada masa nak jaga mak ayah full time? Itu anda jawab. Selalu pergi cakap, business takaful not the best in the world, tapi the best for me. Itu ayat Piu. Bukan the best in the world, tapi the best for me. Dan Piu rasa the best for you. Kalau you rasa nak jaga mak ayah you full time, Piu rasa bisnes ni lah sesuai untuk you. Kalau Piu salah, alright, Piu terima, Piu salah. Tapi you kena buktikan yang you punya kerja, yang you punya bisnes boleh membuatkan you ada duit, ada masa nak jaga mak ayah you full time dengan kadar yang cepat. Piu cuba nak buat bisnes lain, nak develop bisnes lain supaya Piu ni duduk dalam keadaan yang Piu tak manage bisnes tu, tapi Piu ada income. Bukan senang.
You kena faham maksud bisnes dengan maksud self-employed. Orang kata saya bisnes burger. Sebenarnya dia bukan bisnes burger, dia adalah bekerja sendiri menjual burger. Bisnes ni you kena faham apa maksud bisnes. Bisnes ni apabila bisnes tu berjalan tanpa you ada di sana. Contoh you meniaga burger, tapi you ada 100 outlet dan you tak perlu duduk dekat outlet tu. You hanya duduk kat rumah, tengah makan mi goreng ke apa, tapi 100 outlet you jalan semua buat bisnes, itu bisnes. Kalau you duduk dekat stall, you buat burger, itu bukan bisnes. Sama macam you buat nasi kat Awok, itu bukan bisnes, itu self-employed. Nak buat bisnes kat Awok, nak ada 10 cawangan, 100 cawangan bukan mudah. Sebab tu you tarik handbrake, buat takaful balik lah. Senang, tak payah fikir. Benda dah ada, just buat balik. Benda dah ready dah. Sistem dah ready, produk dah ready, dah market pun ada. Apa susah? Kenapa nak fikir-fikir? Terus berhenti buat bisnes makan, buat balik takaful. Alhamdulillah. Start, officially start bulan 5 lah. Start bulan 5, you dah mula agresif untuk merekrut, buat sale. You bermula dengan kosong. Mungkin macam anda juga. You tak malu, tak rasa segan nak mengaku you memula dari kosong sekarang. Tapi you berbekalkan kesungguhan, semangat, percaya yang Allah akan bantu you dalam bisnes ni kerana niat nak jaga mak ayah full time. You rasa tak mustahil you akan boleh bangkit balik dan mencapai kejayaan. Doakan you dan you pun doakan pada anda untuk berjaya. Bisnes takaful bukan bisnes yang mudah. Nak kata mudah bukan mudah sangat. Nak kata susah bukan susah sangat. Tapi kalau you buat betul-betul, you akan dapat everything. Dalam pepatah dalam bisnes ni, this business give you everything. But you must give everything to business. Bisnes ni tak perlu nak test. Nak test lah takaful ni boleh tak? Tak perlu test. Bisnes takaful ni akan test you berjaya atau tidak. Kalau you berjaya buat bisnes takaful akan bagi you everything apa yang you nak, insya-Allah. So sedikit persoalan you yang buat yang cerita ni, semoga dapatlah memberi energi kepada anda untuk teruskan buat. Okey, sebelum tu lupa. Sebelum jadi ejen, pertama you baca buku ni lah. Sebab buku ini membentuk minda you untuk ada passive income. So the first thing bagi you kena faham pasal jenis-jenis income, iaitu passive income, active income. So kena tahu kuadran ESBI. Okay, you baca buku Rich Dad Poor Dad, bahasa Melayu pun ada, you beli dekat Shopee pun ada, beli. Okay, you baca. Beli dan baca. Nak jadi ejen ni kena banyak membaca. Orang berilmu, insya-Allah mudah kerja dia kalau ada ilmu. Okay. Yang kedua, sebelum you jadi ejen itu, sebelum jadi ejen you baca buku Dr. Reza Naidu. Mencapai berarti 88 ilmu jualan dan 9 mengatasi batahan. Beli buku ni. Dulu you baca buku yang photostat. Minta maaf doktor, baca buku Cita Rompak. You baca buku ni dalam satu hari, semangat nak pergi jual dah. Semangat nak pergi jual takaful. Okay. So sekarang you beli yang baru dan you campaign untuk beli yang baru lah. Kalau nak beli, boleh hubungi you lah. Harga dia RM120. Siap post. Okay. So dalam buku ni macam-macam ada. You boleh baca lah. Okay. Kenapa you suruh baca, beli? Beli dan baca. Okay. Beli buku Rich Dad Poor Dad untuk you faham mindset passive income, active income. So you kena cipta mindset yang betul. Yang kedua, baca buku Dr. Reza Naidu untuk you tahu gambaran macam mana bisnes takaful ni dan untuk memberi idea pada you untuk menjual takaful. Okay. Dan you suruh ni bukan sebab you saja nak suruh. Memang you baca buku tu dan you amal benda tu sebelum dapat kod ejen takaful lagi masa tu. So you rasa itu sebab you boleh berjaya dalam bisnes ni, sebab you suka membaca buku. Tak banyak, sikit. 2 buku ni je pun. So, suka membaca buku 2 je. Tak apalah 2 kan. Membaca buku. Tapi buku-buku lain adalah baca sikit-sikit. Baca polisi apa semua kan. So kalau anda nak berjaya, satu tip yang you nak share,
you kena banyak membaca, banyak belajar. Belajar ni membaca, mendengar audio, mendengar video, banyak belajar lah yang pertama. Yang kedua, you kena cepat belajar. Apa yang you belajar ni, you cepat tangkap. Baca 1 faham 10 macam tu. Yang ketiga, you kena banyakkan share. Bila you share, orang akan follow you. Dan bila follow you, you akan boleh menjadi ejen yang baik dan leader yang baik. Okay. So tip pertama, you kena banyak belajar, cepat belajar dan kena banyakkan share. Yang kedua, you kena follow leader. Leader you suruh bukan untuk menjahanamkan you. Dia nak suruh you pandai. Bila you pandai, you boleh buat banyak sale. Bila you banyak sale, already dia banyak. Betul tak? Takkanlah dia nak suruh you jahanam. Bila you jahanam, you tak pandai, you tu pun tak boleh buat sale. Bila tak boleh buat sale, dia pun tak dapat apa-apa. Sebab tu, bila kakak, you kena follow leader. Bila leader cakap, beli buku, beli. Baca buku, baca. Leader suruh buat ni, buat. Mana yang bagus, buat. Follow yang mana yang benda tu menjurus kepada kita mendapat ilmu, menaikkan level kita, buatlah. Leader tak suruh nak jahanamkan anak buah. Percayalah, tak ada. Mesti nak suruh anak buah tu hebat. Okay. So, apa lagi Pi nak cerita? Aktiviti. Ejen mesti tak lari daripada aktiviti. Marketing, aktiviti tegur orang. Mesti. Tak ada orang bisnes yang tak tegur orang dia dapat buat sale. Tak ada. Bisnes ni lagilah kena buat banyak jumpa orang, kena present the quality present. Kalau pergi dengar daripada ada seorang tu share salesman Honda dapat jual sale yang banyak setiap bulan, 100 unit sebulan. Apa dia buat? Dia jumpa 70 orang prospek tanpa miss setiap hari. So bayangkan 70 orang kali dengan 30, mana dia dijumpa 2,100 orang. Dah hanya 100 orang lebih je beli kereta Honda dengan dia. Dan dia menjadi salesman top sale di Honda. Okay. So apa-apa bisnes pun mesti bermula dengan prospecting. Mesti aktiviti prospecting tu kena kuat. Itulah foundation kita, asas kita dalam bisnes. So daripada kita jumpa orang tu lah kita boleh present. Daripada presentation yang kita buat tu lah boleh close. Okay. So untuk jadi ejen, kalau macam ni lah, simple je. Kalau kita nak income 10,000, agak-agak kita kena buat kerja yang income 1,000 ke income 10. Mestilah kerja income 10. Tetapi bila you dah dapat income 10, you tak struggle tau. Ada bisnes bulan ni buat 10,000, bulan depan nak buat 10,000 balik bermula dari kosong. Itu masalah dia. So kalau bisnes takaful ni, kalau you dah buat 10,000, bulan depan you bukan start dengan 10,000, you bukan start dengan kosong, you start dengan income 10,000. You buat lagi pada bulan tu, dapat income 500, so income you dah naik dari 10,500. Bulan depan lagi bukan bermula pada kosong, bermula dengan 10,500. You buat lagi 500 jadi dari 11,000. Itu bestnya beauty of business ni. So passive income tu yang penting. Walaupun dia bermula dari kecil, snowball, tapi dia membesar, nanti you akan dapat satu income yang kita tak pernah fikir. Piu tanya kawan Piu pun dah lama dah bisnes ni, dia dah income 80,000 sebulan. Piu pun tak percaya, sebab grup dia tak besar sangat tapi dapat 80,000 sebulan. Rezeki dia. Memang itu yang dia patut dapat sebab dia bermula dengan bisnes. Dia buat bisnes, dia buat ejen takaful, dia tinggal kerja dia yang dia apa? Saya tak sure lah kerja dia apa, tapi orang yang hebat-hebat lah. Dalam takaful ni lawyer ada, doktor ada, cikgu ada, accountant ada, banker ada, semua ada. Level-level bukan orang kata level-level cokia. Bukan kata kena berhenti kerja. Ejen ni berhenti kerja jadi ejen, tak. Tengah income 10,000. Tengah income 10,000 dekat ejen ni, berhenti ejen ni tu buat bisnes takaful yang bermula dari kosong. Dan sekarang dah macam-macam kehidupan dia, dengan Porsche-nya, dengan Mustang yang macam-macam dia dapat. Sebab dia beri peluang pada diri untuk buat bisnes ni.
Banyak kalau nak cerita pengalaman banyak. Cukuplah PU cakap, you buat bisnes ni, you datang kat sini, cukuplah untuk you ada masa, ada duit untuk jaga mak ayah full time. Dekat situ je. Dalam hati you, di mulut you, kalau you cakap you nak jaga mak ayah full time, you kena create satu income passive. Maknanya you kena fikir, kalau you tak buat kerja, you ada masa, you ada duit. Okay, kalau you dah buat macam tu, you teruskan. Kalau tak ada, follow me. Buat bisnes takaful. PU dah lalui. Dan insyaAllah PU nak ada belut dengan cepat-cepat ni. Sebab takut nanti tak sempat dengan mak ayah sakit apa semua. So PU kena cepat. Anda juga kena cepat. Buat sekarang. Jangan lengah-lengahkan. Okay. So, PU rasa cukup untuk video kali ni. Dah panjang lebar. Okay. PU menjemputlah untuk anda bersama-sama dengan PU untuk jadi ejen. Kita bina bisnes takaful, menggunakan sistem leverage. Kita ada 4 jam, tak mampu nak buat income besar-besar dengan seorang diri. Kita kena guna karakan, leverage kan, dengan staff yang ramai. Tapi nak leverage bisnes yang staff yang ramai bukan senang. So dengan bisnes takaful, kita ajak orang lain juga buat bisnes ni. PU nak buat bisnes takaful sebab nak ada masa, nak ada duit untuk jaga mak ayah PU full time. So PU ajak you untuk bersama dengan PU untuk you ada masa, you ada duit untuk jaga mak ayah you full time. You juga ajak kawan you pula. Kan semua tu niat yang bagus. Betul tak? So just welcome. Kosongkan minda. Jangan fikir susah apa semua. Just buat. InsyaAllah dapat. Bisnes ni adalah bermain dengan game. Dan Allah Ta'ala adil. Allah Ta'ala maha adil. Dia akan beri kepada siapa yang berusaha. Don't worry. Anda berusaha, Allah akan beri kepada anda. Don't worry. Percayalah dengan Allah Ta'ala. Okay, right. So, itu saja daripada PU kali ini. Semoga anda mendapat manfaat. Dan PU doakan anda berjaya dalam bisnes takaful. Dan anda doakanlah PU berjaya untuk membina legacy team PU di bisnes takaful ini supaya lebih berjaya gemilang insya-Allah. Okey. Dan kita menjadi orang kaya yang beriman dermawan. Right? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.